Auzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumiddin. Amma ba'd. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada petang yang penuh dengan barakah ini, di bulan yang mulia ini, Allah pertemukan kita dalam tazkirah Ramadan. Moga-moga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kita, melayakkan kita untuk menerima semua anugerah yang ditawarkan dan dijanjikan oleh Allah kepada kita semua. Muslimin muslimat mati sekalian, Ramadan adalah bulan kewajipan kita menunaikan ibadah puasa. Dan ibadah ini bukan sekadar difardukan ke atas kita semata-mata. Bahkan juga umat terdahulu juga diwajibkan berpuasa seperti mana kita puasa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, telah difardukan ke atas kamu berpuasa sebagaimana telah difardukan ke atas orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang-orang dahulu berpuasa, tuan-tuan, orang Yahudi berpuasa mengikut sejarah dan peristiwa yang berlaku dalam kehidupan mereka. Antara peristiwa yang terkenal dan mereka berpuasa kerana mengenang peristiwa-peristiwa itu ialah seperti yang disebutkan di dalam buku-buku, ialah mereka berpuasa pada 10 hari bulan Tishri, iaitu akhir September ataupun awal Oktober setiap tahun, bagi mengenang suatu peristiwa bagaimana mereka terselamat daripada buruan Fir'aun. Dan hari itu juga disebut sebagai hari penebusan dosa. Hari itu juga digelar sebagai hari Yom Kippur. Orang Yahudi juga wajib berpuasa pada 10 hari bulan Tibis, bulan Yahudi, bagi mengenang bagaimana kota Baitul Maqdis telah dikepung oleh tentera Rom. Mereka juga wajib berpuasa pada 17 hari bulan Tammuz bagi mengenang peristiwa bagaimana dinding kota Baitul Maqdis runtuh akibat serangan Rom. Mereka juga wajib berpuasa pada 19 hari bulan Ab, bulan Yahudi, bagi mengenang bagaimana peristiwa haikal Nabi Sulaiman alaihi salam hancur akibat serangan tentera Rom. Mereka juga wajib berpuasa pada 3 bulan Tishri bagi mengenang pembunuhan Ibnul Gadaliyah yang berkuasa di Yudah. Muslimin muslimat mati sekalian, orang Yahudi berpuasa daripada Maghrib sampai ke Maghrib 24 jam. Orang-orang Kristian juga wajib berpuasa. Dan perbezaan antara satu mazhab ke mazhab ada perbezaan yang banyak. Orang-orang macam Roman Katolik, mereka wajib berpuasa daripada umur 21 tahun. Dan orang yang berusia 14 tahun pula disebut dengan pantang. Pantang makan daging, puasa, ataupun pantang makan sayur. Mereka ada juga puasa seperti mana kita. Cumanya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita umat Nabi Muhammad ini, kadar puasa kita taklah panjang. Tempoh masa puasa kita taklah sepanjang seperti mana orang dahulu.
mula awal Islam, memanglah puasa kita, sahabat-sahabat terpaksa berpuasa daripada lepas Isyak sampailah ke maghrib esok. Satu tempoh yang panjang. Tetapi selepas itu, puasa kita bermula daripada subuh sampai ke maghrib. Muslimin, muslimat mati sekalian, Ramadan walaupun kita tak makan, kita tak boleh minum dan melakukan perkara-perkara biasa yang kita lakukan di bulan-bulan lain di seharinya. Tapi bukanlah bulan lemah, bukan bulan yang menyebabkan hilang tenaga. Sebaliknya, kita umat Islam telah pun membuktikan bahawa Ramadan ini adalah bulan perjuangan, bulan jihad. Bahkan dalam sejarah umat Islam, banyak peristiwa-peristiwa yang dicatatkan kehebatan umat Islam sejak daripada zaman Nabi SAW. Saya mungkin boleh berkongsi antara peristiwa yang terkenal bagaimana kehebatan umat Islam di bulan Ramadan, walaupun tanpa makan dan minum, tapi mereka berjaya membuktikan bahawa dengan kekuatan rohani, dengan ibadah puasa yang mereka jalani dengan penuh tertib, mereka dapat untuk membuktikan bahawa umat Islam semakin gah, semakin hebat dengan ketibaan Ramadan. Pada tahun pertama hijrah bulan Ramadan, bagaimana satu kabilah datang untuk mengadakan perjanjian damai dengan Nabi SAW, iaitu Puak Damrah. Pada tahun kedua hijrah bulan Ramadan, Nabi dengan para sahabat berjuang di medan Badar dan menang. Pada tahun ke-8 hijrah bulan Ramadan, bagaimana disertai oleh 10,000 para sahabat, Nabi memasuki kota Mekah dalam peristiwa pembukaan kota Mekah, Fatu Mekah. Pada tahun ke-9 hijrah bulan Ramadan, Bani Saqif dan Bani Humair datang menghadap Nabi dan mengisytiharkan mereka masuk Islam di depan Nabi SAW. Pada tahun ke-10 hijrah, Nabi mengutus Sayyidina Ali karramallahu wajah ke Yaman. Hasil dakwah Sayyidina Ali di Yaman, Bani Hamdan memeluk Islam. Pada tahun ke-15 hijrah bulan Ramadan, bagaimana berlaku peristiwa Qudusiyah di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an di bawah kepimpinan Sayyidina Abu Ubaidah Al-Jarrah, dan Parsi kalah dalam peperangan tersebut. Pada tahun 53 hijrah bulan Ramadan, umat Islam berjaya membuka Kepulauan Rud yang berada di lautan Mediterranean. Tahun 92 hijrah bulan Ramadan, umat Islam berjaya membuka Andalus Sepanyol. Pada tahun 102 hijrah, tentera Islam sampai ke Perancis, sampai ke Sen, suatu tempat yang jaraknya 30 km sahaja daripada bandar Paris. Pada tahun 212 hijrah bulan Ramadan, umat Islam berjaya membuka Sicily. Pada tahun 583 hijrah bulan Ramadan, Salahuddin Al-Ayyubi telah mengalahkan tentera salib di Hattin yang menjadi pembuka kepada pembebasan Baitul Maqdis. Pada tahun 647 hijrah bulan Ramadan, tentera Islam di Mesir telah menawan dan mengalahkan tentera salib di Mansurah Mesir dan berjaya menawan Raja Louis yang ke-9, Raja Perancis ketika itu. Pada tahun 658 hijrah bulan Ramadan, bagaimana Saifuddin Qutus telah mengalahkan tentera Tatar di Ain Jalut. Tahun 658 hijrah bulan Ramadan, bagaimana umat Islam di bawah pimpinan Raja Islam telah pun mengalahkan tentera Tatar. 666 hijrah bulan Ramadan, umat Islam mengalahkan Tatar di Antokia, Turki sekarang. Tahun 671 hijrah bulan Ramadan, umat Islam telah membuka Armenia. Tahun 703 hijrah bulan Ramadan, umat Islam telah memberikan pukulan maut terhadap Tatar, dan Tatar lenyap tidak dapat bangun lagi selepas itu. Pada tahun 791 hijrah bulan Ramadan, umat Islam di bulan puasa di bulan Ramadan telah membuka Bosnia Herzegovina. Tahun 827 hijrah bulan Ramadan, umat Islam membuka kota Maghrib. Dan pada 10 Ramadan 1393 hijrah bersama 6 Oktober 1973, tentera Islam di Mesir mengembalikan maruah mereka dengan mengembalikan semenanjung Sinai yang telah ditawan oleh tentera-tentera Israel selama berapa tahun. Muslimin, muslimat mati sekalian, ini sejarah ringkas tentang kehebatan umat Islam di bulan Ramadan. Maka kita umat Nabi Muhammad juga, apakah kita tidak mampu untuk memperlihatkan kualiti yang seakan sama sebegitu, sedangkan kita menjalani ibadah sama seperti mana yang dijalani oleh sahabat-sahabat di zaman dahulu. Bahkan enaknya kita berpuasa sekarang. Rumah kita mungkin ada aircon, kita berkenderaan, berjalan dengan kenderaan,
Buka puasa, Masya Allah, berbagai menu yang kita sediakan. Tak buat sendiri, kita boleh beli. Tapi adakah kita dapat kualiti ibadah, kualiti puasa kita seperti mana para sahabat dan juga orang selepas daripada mereka itu? Itu persoalan yang patut untuk kita muhasabah. Muslimin, muslimat mati sekalian. Imam An-Nasai rahimallahu ta'ala menyebut satu hadis Nabi. Atakum Ramadan syahrul mubarak. Telah datang kepada kamu Ramadan, suatu bulan yang penuh dengan keberkatan. Berkat tak berkat, muslimat, bagaimana Nabi sebut, bagaimana syurga, pintu syurga dibuka. Kan, futihat abwabul jannah, dibuka pintu-pintu syurga. Nak menyambut kita, nak merangsang kita, bergembira dengan kehadiran Ramadan. Apakah kita juga, tuan-tuan, bergembira, bersemangat untuk menuju ke pintu syurga dengan amal ibadat kita? Allah Ta'ala juga sebut bagaimana tentang dengan kehadiran Ramadan ni, Nabi nyatakan bahawa wa qulliqat abwabu jahannam, ditutup pintu-pintu neraka. Masya Allah, supaya kita tak ada keinginan untuk buat dosa. Peluang di bulan Ramadan ni lah kita nak perbaiki. 11 bulan kita hidup dengan berbagai ragam. Maka 11 bulan ini untuk kita bersihkan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kita meluruskan kembali kehidupan kita supaya kita berakhir dalam husnul khatimah suatu hari nanti. Wasufidatis syayatin, diikat syaitan-syaitan. Tuan-tuan, walaupun ada khilaf ulama, adakah syaitan benar-benar diikat ataupun powernya dikurangkan seperti yang disebutkan oleh Syekh almarhum Syekh Muhammad Mutlaq Syarawi. Tapi tuan-tuan, makhluk ini yang diikat adalah suatu perkara untuk memudahkan kita beribadat. Tapi kenapa tuan-tuan tidak ada perubahan pun daripada gaya hidup orang Islam yang biasa hidup dengan berpoya-poya ataupun bermaksiat, meneruskan aktiviti itu tanpa, seolah-olah tanpa ada Ramadan? Itulah gambaran bagaimana apa yang dilakukannya itu telah pun menjadi darah daging, dah sebati. Seseorang yang datang menyambut Ramadan tanpa ada keinsafan dan menghargai Ramadan yang Allah Ta'ala kurniakan, dia berharap Ramadan pergi dengan segera. Dia tak mau nak duduk lama-lama dengan Ramadan. Rimah dia rasa. Sedangkan tuan-tuan, inilah peluang untuk kita melakukan ibadat dalam keadaan makhluk terkutuk tu diikat. Jin Allah tak ikat. Dia makhluk yang ada taklif, tanggungjawab macam kita juga, kena semayang, puasa dan sebagainya. Jin tak kena ikat, walaupun jin bukan Islam. Macam orang selalu tanya, pasal apa ada gangguan juga bulan Ramadan? Memang mereka tak diikat, mereka ada tanggungjawab macam kita. Muslimin, muslimat mati sekalian, antara perkara yang perlu untuk kita muhasabah di bulan Ramadan ini ialah satu bulan yang ada aktiviti di dalamnya, tak ada di bulan lain. Agak-agak apa muslim-muslimat? Tentu muslim-muslimat perasan malam hari kita pakat sembahyang tarawih dan witir. Bulan lain mana ada tarawih. Cuma saya ingin untuk bagi peringatan supaya kita patut untuk menilai apa yang kita buat. Saya melihat berdasarkan malam-malam saya bersembahyang tarawih dengan berlainan masjid dan surau, ramai di kalangan kita lepas daripada sembahyang fardu isyak, dia tak sembahyang pun sembahyang sunat ba'diyah yang muakkad itu. Sunat sebelum dan selepas daripada sembahyang ni lebih tinggi kedudukannya, rankingnya berbanding tarawih dan witir. Antara tarawih dan witir, witir lebih hebat daripada tarawih. Tapi kenapa kita tidak mempedulikan sembahyang sunat lepas isyak itu? Kita peduli sebelum isyak, tiba-tiba lepas isyak kita ambil. Antara muakkad, antara sebelum dengan lepas isyak, hak lepas isyak tu yang kuatnya. Muslimat, sembahyang tarawih ni ada sembahyang yang hanya ada bulan Ramadan. Tapi nak buat macam mana, Allah uji kita dengan Covid. Jumaat pun tak boleh penuh masjid, berjarak kita sembahyang. Tarawih pun macam tu, kena ikut SOP. Tapi dalam minggu pertama saja pun kita boleh tengok masjid surut. Dah lah tak ramai datang sembahyang tarawih, ikut SOP pula. Makin bertambah hari Ramadan, semakin kurang pula jumlah saf yang sembahyang tarawih. Muslimat, ni peluang kita bagi orang yang anak muda yang bertenaga, kan, kena buh dalam hati, waktu masih bertenaga ni lah untuk aku beribadat sebaik mungkin. Tahun depan belum tentu.
Bagi yang usia 40, 50 ke atas, lebih-lebih lagi lah patut untuk berfikir, mungkin ni Ramadan terakhir. Maka tak boleh berkira, tuan-tuan, dengan apa yang kita buat. Tuan-tuan, senang tarawih 20 ke 8 ke, kita kena usahakan supaya kita boleh buat yang terbaik. Kita maklum tarawih bukanlah benda wajib, tapi ni antara qiyam yang Nabi pesan kepada kita untuk lakukan. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang melakukan qiyam dalam keadaan iman dan ihtisab, mengharapkan ganjaran daripada Allah semata, maka diampunkan dosanya yang lalu. Antara qiyam bulan Ramadan ada sembahyang tarawih. Tuan-tuan, sembahyang tarawih di Malaysia kita ni ringkas lah. Kan, tak teruk mana, tak lama mana. 10 suku ke 11, 10 setengah, habis. Ada hebat lagi di Jawa Timur tu. Kan, 23 rakaat tarawih witir, tuan-tuan 8 minit je. Tuan-tuan boleh tengok dalam YouTube. Kita pun tak tahu dia baca apa, dengar-dengar bolin ya. Tahu kata baca Fatihah. Tak ada tumak nina. Tahiyat akhir pun tak sempat baca saya rasa. 8 minit je 23 saat. Takkanlah 23 rakaat. Takkanlah kita nak sembahyang gitu. Tuan-tuan, Nabi memangnya Nabi tak pernah sembahyang tarawih bersama dengan sahabat tiap-tiap malam. Supaya tidak ada tanggapan menyatakan tarawih itu wajib. Seperti mana satu riwayat yang terkenal, saya nak berkongsi ni supaya kita ambil muhasabah, supaya kita perbetui balik apa yang kita sedang lakukan di bulan Ramadan ini. Banyak orang yang lepas 8 rakaat, sama ada masjid atau surau tu buat 8 rakaat sungguh tarawih, witir dia tak sembahyang, ataupun masjid atau surau tu buat 20 rakaat tarawih, dia tetap 8. Orang ni saya sebut tentang adalah orang yang meninggalkan peluang dan dia dalam kerugian. Jangan luar daripada Ramadan, tak ada dah amalan tarawih ni. Nabi seperti mana diriwayatkan oleh seluruh ulama hadis yang menyusun kitab sunnah hadis. Riwayat daripada Sayyidina Abu Zar Al-Ghifari radhiyallahu an. Sayyidina Abu Zar kata, pada malam 23 Ramadan, Nabi keluar sembahyang qiyam, sembahyang tarawih dengan sahabat sampai sepertiga awal malam. Malam 24 Nabi tak keluar. Nabi tak keluar untuk sembahyang. Malam 25 pula Nabi keluar dan sembahyang sampai tengah malam dengan sahabat. Ada sahabat yang mencadangkan supaya sembahyang mereka itu dilanjutkan lagi sampai ke pagi. Tuan-tuan, Nabi sebut, dan hadis ni sering saya sebut dan tazkirah saya di bulan Ramadan. Nabi mengulas apa yang disebutkan oleh sahabat itu. Innar rajula idza shalla ma'al imam hatta yansarif kutiba lahu baqiyatu lailati. Seseorang yang bersembahyang beserta dengan imam, yakni sembahyang tarawih dan witir, dua-dua kena. Seseorang yang bersembahyang beserta dengan imam, iaitu sembahyang tarawih dan witir, hatta yang sehingga selesai. Dia kena sembahyang sampai selesai. Jangan potong takat 8. Jangan potong takat tarawih 20, witir tinggal. Tak. Dia kena sampai ke witir sehinggalah selesai. Kutiba lahu baqiyatu lailati, ditulis baginya pahala qiyamul lail penuh pada malam itu. Tuan-tuan, kita larat, mampukah kalau kita nak buat qiyamul lail sepanjang malam? Kita duk dapat pahala qiyamul lail penuh ni bila kita sembahyang subuh berjamaah saja. Seperti mana Nabi sebut, riwayat Imam Muslim, man shalla subha fi jamaah fa ka'annama qama al-lail kullah. Siapa-siapa sembahyang subuh berjamaah, seolah-olah dia melakukan qiyamul lail sepanjang malam. Pahala qiyamul lail penuh dia dapat bila sembahyang subuh berjamaah. Mai bulan Ramadan, antara yang dapat memberikan kepada kita pahala qiyamul lail penuh adalah sembahyang tarawih witir beserta dengan imam. Kita perhabis. Jangan tunggu. Jangan sekat jalan. Sibuk sungguh kita ni. Kan? Kalau nak tunggu lapar habis, beletiak kat tu imam, tak tahulah hati dia kata lambat pula dah, buat slow, tarik lagu rupanya. Tuan-tuan, ni bulan Ramadan, peluang untuk kita semua. Tuan-tuan bayang, dalam kitab Lataiful Ma'arif oleh Imam Ibn Rajab Al-Hambali menyebut kisah di zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Ada dua tu imam yang Sayyidina Umar lantik untuk menjadi imam sembahyang tarawih dan witir. Sayyidina Umar bila tengok sahabat lepas daripada sembahyang tarawih biasa 8 rakaat, mereka akan terus buat ibadat. Macam sahabat di zaman Nabi lah, habis Nabi balik mereka teruskan ibadat, bukan balik lena di rumah. Sayyidina Umar tengok sahabat ni lepas daripada tu buat sembahyang sendiri-sendiri. Sayyidina Umar kumpulkan dengan dua imam yang dilantik oleh Sayyidina Umar, iaitu Sayyidina Ubay bin Ka'ab, orang yang ada suara baik, suara merdu,
pernah Nabi bacakan Quran kepada dia. Sayyidina Tamim Ad-Dari yang kita baca daripada hadis riwayat Imam Muslim, cerita 30 orang lelaki yang terdampar selepas dipukul ombak. Kapal mereka terdampar dekat dengan sebuah pulau, mendarat di pulau itu disambut oleh seekor binatang yang berbulu tebal. Dia boleh cakap dengan bahasa manusia, bagi tahu kata ada hamba Allah yang duk tunggu berita daripada hampa, duk rindu. Tuan-tuan pipi tengok, kata Sayyidina Tamim Ad-Dari ketika itu dia masih Kristian, tak pernah tengok hamba Allah manusia yang sebesar tu tubuh dia, terantai daripada leher sampai ke kaki dengan rantai besi yang kukuh, rupanya Dajjal. Sayyidina Tamim Ad-Dari lepas dikempen oleh Dajjal supaya beriman dengan Nabi, dia datang ke Madinah beriman dengan Nabi. Zaman Sayyidina Umar dia jadi imam dalam solat tarawih witir bersama dengan Sayyidina Ubay bin Ka'ab. Tuan-tuan, dalam kitab Lataiful Ma'arif disebutkan bagaimana imam yang bersembahyang tarawih ketika itu membaca di setiap rakaat 200 ayat. Tuan-tuan boleh bayang, satu rakaat 200 ayat. Surah Baqarah 286 ayat. Allahu Akbar. Disebutkan sahabat-sahabat yang rasa tak mampu berdiri lama dalam sembahyang itu, mereka datang bawa kayu atau tongkat siap-siap untuk terus berdiri dalam sembahyang. Duduk tidak sama sekali. Yang tak bawa kayu atau tongkat, dia datang ke masjid awal, ke masjid Nabi, dia ikat daripada satu tiang ke satu tiang dengan tali supaya boleh bergayut di tali itu. Duduk tidak sama sekali. Try masjid, tuan-tuan, tu imam umum malam ni nak buat satu rakaat 200 ayat. Sekali itu imam bawa spare dengan kursi siap-siap dah. Ataupun kosong terus masjid malam tu, siapa pun tak mau pergi. Tuan-tuan, dekat dengan subuh, dekat dengan azan pertama, barulah habis untuk balik makan sok. Masya Allah, kita mana dan menu kita banyak, lauk banyak jenis. Sahabat tak apa, roti kering je kan, dengan minyak, dengan mentega je. Tuan-tuan, hak fikir kedua Sayyidina Umar buat, kalau selain daripada panjang sungguh tu, fikir kedua ialah sembahyang. Tuan-tuan, kalau tu imam tu baca laju, Sayyidina Umar arahkan untuk dibaca sebanyak 35 ayat dalam satu rakaat. Dan kalau slow sikit tu imam tu, dia baca sekitar 20 ayat. Tuan-tuan, qiyam sembahyang di waktu malam ini tidak ada hadnya, tidak ada had rakaatnya. Kita baca bagaimana orang Madinah sembahyang tarawih bukan takat 20 rakaat, 36 rakaat, 48 rakaat, 54 rakaat. Pasal apa orang Madinah boleh tambah rakaat sebanyak sebegitu? Kerana mereka geram, cemburu, jealous dengan sahabat-sahabat yang duduk di Madinah, di Mekah. Orang Mekah, mereka bila mereka buat sembahyang tarawih, lepas tu bila rehat depa pergi tawaf 7 pusingan, 7 kali. Orang Madinah tak boleh nak tawaf, depa geram. Dengan balas cara geram depa tu, depa tambah rakaat tarawih sampai 54 rakaat pun depa buat. Tak ada, tuan-tuan, had yang ditentukan. Tuan-tuan mungkin pernah dengar cerita tentang penduduk kota Tarim di Yaman yang digelar kota sejuta wali. Tuan-tuan, kota sejuta wali ni kebiasaan penduduk dia sembahyang tarawih 100 rakaat tiap-tiap malam. 100 rakaat, 20 rakaat pun kita mata bilau lah. Bila tiap tu imam tak larat dah nak hati ni, kan, nak balik. Habis-habis salam tarawih witir lah tu, cerah mata tu. Tuan-tuan, 100 rakaat. Orang di Tarim pakat dah masjid-masjid. Masjid A contoh sembahyang tarawih start pukul 9 sampai pukul 10, 20 rakaat. Pakat penuh masjid tu. 10 suku masjid B akan ambil alih untuk sembahyang tarawih yang kedua, 20 rakaat lagi. Pakat berderu pula pi ke masjid yang kedua, masjid B. Sampai pukul 10, 11 suku contoh. 11.30 masjid ketiga pula akan sambung untuk tarawih yang ketiga. Pakat berderu pula pi masjid yang ketiga. Tuan-tuan, 5 masjid malam mereka pusing semalam depa sembahyang tarawih 100 rakaat. Kita 20 rakaat pun teruk dah. Tu berkelai pula 8 20 8 20. Orang buat sampai 100, tuan-tuan. Malu kat depa. Muslimin muslimat mati sekalian. Ni ibadat yang hanya ada di bulan Ramadan. Bulan lain tak ada. Maka kita patut sangat memberikan hati dan jiwa kita muslimat untuk kita melakukan ibadat sebaik mungkin di bulan Ramadan ni. Kan? Tak kisahlah kalau masjid surah buat 8 rakaat selesai sampai witir 3. Kalau buat 20 selesai sampai witir 23. Nak 8 tambah tak boleh tambah. Kan? Kita pergi ke Mekah, lepas main witir lah sebelah. Tuan-tuan, witir suatu keutamaan. Maka kita di tanah air ni dah lah tahun lepas
Kita tak pergi semayang di surau, tak pergi semayang di masjid pasal COVID punya pasal. Tak boleh keluar. Tahun ni boleh pergi ke masjid, boleh pergi surau. Allah, menyedihkan. Bila kita pergi tengok, tak ramai juga yang datang. Kan? Tak ada siapa yang nak marah pun. Bila mana masjid tak penuh, tapi marah bila mana tak boleh berniaga di bazar dan sebagainya. Muslimin, muslimat mati sekalian. Mari sama-sama kita muhasabah diri kita dengan waktu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita ni, waktu yang kita tak tahu bilakah penghujungnya. Dan Ramadan ni Ramadan yang patut dan wajar sangat-sangat kita isi setiap detik hidup kita untuk penuh dengan kebaikan-kebaikan. Ada kemarin ni orang viral cerita seorang anak muda yang dia kata sembahyang 23 rakaat tarawih pun letih. Tapi dia duk kagum dengan seorang pakcik yang kuat bila tengok dia sembahyang tarawih. Tak nampak mengeluh pun. Habis sembahyang tu imam bangun, dia pun bangun. Anak muda ni duk tengok, saya sakan pakcik ni. Nak kena tanya petua apa. Kan? Dia pun tanya lepas tu. Kan? Pakcik ni dah berumur tapi nampak kuat gagah. Semangat dia sembahyang tarawih witir apa semua ni. Bukan sikit, 23. Apa petua kok pakcik boleh kongsi dengan saya? Pakcik tu bagi petua mudah je. Jangan pakaikan pelekat. Jangan pakaikan pelekat cap gajah duduk. Gajah dah duduk payah bangkit. Tuan-tuan. Bukan tu dia melawak je. Kan? Kena tengok apa kita, macam mana kita buka puasa. Macam mana kefahaman kita tentang tarawih. Keazaman kita. Tuan-tuan, dia akan membantu. Yang jadi rasa payah ni, rasa lama sembahyang tarawih 20 rakaat, cepat dengan witir 23. Pasal apa? Pasal kita jadi makmum, kita duk kira tuan-tuan jumlah rakaat. Baru 4, baru 8. Allah, nak sampai 20. Tak usah kira. Dia tak akan rasa lama. Hayati apa yang Tok Imam baca. Walaupun Tok Imam suara tak sedap. Tapi jangan duk kira jumlah rakaat. Kira, kita akan rasa, amboi, lambatnya. Nak sampai 20, nak sampai 23 tu. Tak usah kira. Tu kerja Tok Bilal yang duk selawat celah-celah tu. Biar dia sendiri. Tuan-tuan muslimin, muslimat mati sekalian. Ramadan. Rugi sangat-sangat. Tuan-tuan, Nabi pernah seperti mana diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban. Nabi naik mimbar dalam masjid Nabi. Dan mimbar dan masjid Nabi hanya ada 3 anak tangga. Sahabat jadi heran pasal Nabi pijak anak tangga pertama, Nabi sebut amin. Pijak anak tangga kedua, Nabi sebut amin juga. Pijak anak tangga ketiga, Nabi sebut amin. Lalu sahabat tanya kata Sayyidina Abu Hurairah, pasal apa Nabi sebut amin? Siapa doa? Tak ada siapa berdoa pun. Lalu Nabi menyebut bahawa malaikat Jibril AS ada menemui baginda dan menyebut. Pertama kata Sayyidina Jibril, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu famata fadaqalan nar fa'abadahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Sesiapa yang menemui bulan Ramadan tetapi dosanya tak terampun dalam bulan Ramadan ni, dia mati, Allah masukkan dia ke dalam neraka dan dijauhkan daripada rahmatnya, maka wahai Muhammad, sebutlah amin. Lalu aku pun menyebut amin untuk mohon makbul daripada Allah Ta'ala. Itu rahsia amin Nabi yang pertama. Rahsia amin yang kedua, bila Nabi pijak anak tangga yang kedua tu, Jibril AS juga berdoa, man adraka abawaihi aw ahadahuma falam yubirruhuma famata fadaqalan nar fa'abadahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Siapa-siapa yang berkesempatan dengan mak ayah dia tapi dia tidak berbakti kepada mereka, dia tak sempat dengan mak ayah kedua-dua ataupun salah seorangnya, kata Nabi, dia tak berbakti kepada mereka, dia mati masuk neraka, Allah jauhkan daripada rahmatnya. Maka Jibril minta kepada Nabi Muhammad, sebutlah amin. Lalu aku pun menyebut amin, minta perkenan daripada Allah Ta'ala. Rahsia amin ketiga Nabi bila Nabi pijak anak tangga yang ketiga ialah Jibril AS menyebut, wa man zukirta indahu falam yusalli alaik famata fadaqalan nar fa'abadahu Allah. Qul amin. Faqultu amin. Sesiapa yang disebutkan namamu, wa man zukirta indahu, siapa-siapa yang disebutkan namamu kepada dia tapi dia tidak berselawat ke atasmu, dia mati masuk neraka dan dijauhkan daripada rahmat Allah Ta'ala, maka sebutlah wahai Muhammad amin. Lalu aku pun menyebut amin untuk mohon perkenan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Muslimin, muslimat mati sekalian, moga-moga kita dapat merenung
Jangan kita jadi orang yang disebutkan dalam hadis itu, orang yang dijanjikan dengan tempat yang sama, siapa pun tak mau, dengan sebab melepaskan peluang Ramadan yang berlalu begitu saja tanpa ada perubahan. Dosanya tuan-tuan tak dikurang, apatah lagi kalau ditambah lagi di bulan Ramadan. Tuan-tuan, ada suatu kecelakaan bila seseorang itu melepaskan Ramadan berlalu tanpa ada perubahan, sama ada fizikal maupun cara batinnya, jiwanya tak berubah, tak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslim-muslimat, marilah sama-sama kita letakkan tekad kita untuk kita jalani Ramadan yang sudah pun berada di fasa kedua, untuk pertingkatkan seperti mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha sebut, yang dinyatakan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, bahawa Nabi bila bertambah hari Ramadan tu, Nabi makin pergiatkan ibadatnya, lebih-lebih lagi lah di fasa yang terakhir Ramadan nanti. InsyaAllah moga-moga kita layak untuk memperoleh Lailatul Qadar. Dan saya ingin untuk ambil kesempatan pada petang ini supaya kita tidak termasuk dalam kalangan orang yang hilang kelayakan untuk dapat itu qadar. Saya ringkaskan. Pertama, ulama menyatakan orang yang hilang kelayakan untuk dapat itu qadar dan tak akan diampunkan dosa mereka oleh Allah Ta'ala. Pertama, orang yang syirik dengan Allah Ta'ala. Orang yang syirik dengan Allah tak akan layak dapat keampunan, tak akan layak dengan Lailatul Qadar. Kedua, seperti mana yang disebutkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas, riwayat Imam Al-Baihaqi, Inna Allah Ta'ala yanzuru Lailatul Qadri ilal mu'minin min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam fayafu anhum wa yarhamhum illa arba'. Sesungguhnya Allah memandang pada malam Lailatul Qadar kepada orang-orang beriman dalam kalangan umat Nabi Muhammad, lalu diampunkan dosa mereka, dirahmati mereka, kecuali 4 golongan. Pertama, mudmina qamr, orang yang ketagih arak. Sebarang ketagihan, bukan arak saja, sebarang ketagihan. Tuan-tuan, kalau yang masih lagi tak boleh tinggalkan. Sebarang ketagihan, orang ni tak akan dipandang oleh Allah, tak layak dengan keampunan, tak layak dengan itu Quran. Kedua, wa'aqan, orang yang derhaka kat mak ayah, walaupun hebat ibadat dia selama ini, tapi dia anak derhaka, dia tak layak dengan apa yang ditawarkan oleh Allah Ta'ala itu. Ketiga, wa musyahan. Musyahan ni orang yang jadi batu api dalam masyarakat, dalam keluarga, cucuk, supaya berkelahi habis masyarakat, berkelahi adik-beradik. Musyahan juga ulama kata ialah orang yang merendah, bahkan menghina sahabat-sahabat Nabi. Keempatnya, waqati' rahim, orang yang putus silaturahim dengan adik-beradik. Dalam kitab dia menyebut orang yang hilang kelayakan juga dengan Lailatul Qadar dan keampunan ialah orang yang ketagih, penagih maksiat. Ramadan dia tak boleh tinggal maksiat juga. Tuan-tuan, terlepas peluang apa yang Allah tawarkan itu. Dan terakhir, orang yang buat maksiat, dia tayang, dia kongsi, dia share bagi orang tengok, bangga dia bila orang tengok apa yang dia buat, sedangkan perkara itu dosa. Tuan-tuan, dosa kecil bila dibuat, ditayang pula dengan rasa bangga kepada orang, dosa kecil itu akan bertukar jadi dosa besar. Ni buat dalam Facebook, tuan-tuan, share buat dalam WhatsApp. Tuan-tuan, orang ni tak layak dapat kampunan dan tak layak untuk dapat Lailatul Qadar. Tuan-tuan, wallahu alam bila Lailatul Qadar, tapi berdasarkan apa disebut dalam kitab Jawahir Mahub, Syarah Iqna, dalam Bujari min Al-Qatib, dan kitab-kitab lain, dan disebut oleh seperti tokoh seperti Imam Ghazali, Imam Abu Bakar Maghribi, disebut oleh Imam Abu Hasan Syazili. Tuan-tuan, kalau kita mula puasa pada hari Selasa, disebut ada 2 malam calon Lailatul Qadar, iaitu malam 25 dan malam 27. Tapi yang paling kuat, kata ulama-ulama, kalau puasa mula hari Selasa, malam 27 adalah calon kuat. Tapi seeloknya, tuan-tuan, setiap malam 10 terakhir itu kita pergiatkanlah untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah kita bertemu di peluang yang lain. Terima kasih atas ruangan masa untuk bersama pada petang ini. Moga-moga Allah Ta'ala kurniakan keampunan terhadap dosa-dosa kita, menerima semua amal ibadat yang kita lakukan di semasa Ramadan, dan melayakkan kita untuk bersama dengan Nabi menerima syafaat baginda di akhirat nanti. Dan moga-moga kita akan lahir keluar dari Ramadan dengan jiwa yang baru, dengan roh yang baru, untuk meneruskan perjuangan tanggungjawab sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana tidak cukup umat Nabi sekadar menjadi orang soleh, tapi dia mesti menjadi orang yang musleh. Tuan-tuan, kita baca seperti yang disebutkan oleh Ustaz
Ahmad Fahmi Zamzam, Tok Guru kita, dalam kitab 40 hadis Penawati cerita Nabi masuk dalam rumah isteri Zainab, menyebut wailun lil arab min syarrin qad iqtarab, cerita Ya'juj Ma'juj. Bagaimana isteri tanya kepada Nabi, anuh liqwa fina salih, adakah kami akan binasa sedangkan ada di kalangan kami orang soleh? Nabi kata, na'am idza kasul qubus, ya, bila banyak kemungkaran. Tuan-tuan, Islam nak bukan sekadar orang tu soleh, baik pada diri dia, tapi dia mesti jadi orang musleh. Dia juga perbaiki orang lain. Jangan dia seorang je nak masuk syurga, dia kena heret sama orang lain untuk masuk syurga. Nabi Muhammad 40 tahun jadi orang soleh, tak ada siapa benci kat Nabi di Mekah. 40 tahun, siapa tak kenal Nabi, semua akui akhlak Nabi, orang soleh Nabi. Tapi bila Nabi naik jadi orang musleh, bukan takat diri dia aja baik, dia juga membaiki orang lain, Nabi jadi manusia yang paling dibenci sampai nak dibunuh. Tuan-tuan, kalau sekadar jadi orang soleh tak cukup, tapi jadilah musleh. Nabi pergi ke Madinah, Nabi jadi musleh, bahkan jadi pemerintah yang musleh. Tuan-tuan, kita nak bukan kata kita saja syurga, kita nak semua umat Nabi Muhammad. Maka antara orang yang diberikan anugerah untuk jadi wali ni, tuan-tuan, dengan sebab apa? Sebab mereka kasih kepada umat Nabi Muhammad. Antara doa yang biasa dilantunkan oleh wali-wali ni, Allahumma ighfir ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma arham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma astur ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Allahumma farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. InsyaAllah kita bertemu lain waktu. Moga-moga Allah merahmati kita semua dan bermanfaat apa yang kita kongsikan pada petang ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.